Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo, what's up my man? Ramai peminat bola sepak di luar sana yang sedang menantikan siapakah yang akan menjadi juara untuk La Liga pada musim ni. Atletico Madrid, Real Madrid dan juga Barcelona masing-masing ada fair amount of chances untuk memenangi La Liga pada season ni. Bagi peminat Manchester City, Inter Milan, Bayern Munchen, diorang dah pun juara di liga masing-masing. Inter Milan setelah 11 tahun akhirnya diorang berjaya menang Serie A. Bayern Munchen macam biasa tiap-tiap tahun, dan City berjaya merampas semula kejuaraan English Premier League daripada Liverpool. Hari ini aku nak cuba ubah sikit kita punya spotlight. Kita tengok pada Ligue 1 ataupun Ligue 1, Liga Perancis, di mana Lille sedang mendahului PSG dengan 3 mata. Okey, sebelum tu aku nak minta maaf pada fanboys PSG. Mungkin korang tak akan suka video aku pada hari ini. Okey, aku minta maaf. Tapi inilah sebenarnya kenyataan yang akan kita perlu hadapi. Pada pendapat peribadi aku, personally aku rasa Lille ada harapan yang tinggi lah untuk memenangi Ligue 1 season ni dengan baki 2 perlawanan, dan Lille berada 3 mata di hadapan PSG. Dan kalau dilihat daripada fixtures Lille, sebenarnya Ligue 1 tak jauh daripada genggaman diorang. Jadi, untuk sesiapa yang tak kenal lagi Lille ataupun tak berapa nak kenal, aku cerita sikit. Lille ditubuhkan pada tahun 1944 dan kejuaraan pertama liga diorang ialah pada tahun 1946. Kemudian diorang menang lagi pada tahun 1954 dan kali terakhir ialah pada tahun 2011. Jadi, dalam sejarah Lille ni, diorang hanya menang Ligue 1 ialah sebanyak 3 kali sahaja. Untuk pada tahun 2011, ada antara pemain diorang yang mungkin kita kenal sehingga sekarang. Sebagai contoh, kita boleh tengok Eden Hazard, Yohan Cabaye, Adil Rami dan juga Gervinho. Lille ni masih lagi dilatih oleh jurulatih lama diorang, iaitu Christophe Galtier. Christophe Galtier ni merupakan bekas jurulatih Saint Etienne. Jadi apakah yang menyebabkan Lille so special season ni? Di bahagian goalkeeper, diorang ada Mike Maignan. Mike Maignan ni umur baru 25 tahun dan beraksi dalam semua perlawanan Ligue 1 Lille, dan dia telah merekodkan 20 clean sheets. Untuk pengetahuan korang, 20 clean sheets ni ialah rekod paling banyak di Ligue 1 untuk season ni. Untuk peringkat international, aku yakin bahawa selepas Hugo Lloris dan juga Steve Mandanda, Mike Maignan ialah keeper yang paling orang cakap berpengaruh ataupun menunjukkan prestasi yang sangat baik untuk mewakili skuad Perancis pada masa hadapan. Perlu kita ingat bahawa Hugo Lloris umur ni dah 34, Steve Mandanda umur ni dah 36. Jadi kita bercakap yang masa depan Maignan ni sebenarnya agak cerah untuk bersama dengan skuad Perancis. Tak ditambah lagi kalau dia berjaya memenangi Ligue 1 season ni dengan Lille. Of course, dia punya masa depan tu kita bercakap agak meyakinkan lah. Satu-satunya pencabar Maignan untuk skuad utama Perancis sekarang ni ialah Alphonse Areola. Tapi kalau kita tengok track record Areola, sebenarnya dia tak mempunyai satu pasukan yang final untuk dia. Sekarang ni pun dia tengah beraksi dengan Fulham yang memang tengah cakap struggling teruk di English Premier League. Jadi aku boleh expect pada masa hadapan Maignan ni akan mendapat tempat di skuad utama Perancis dan berpindah pada kelab yang lebih besar daripada Lille lah. Lille biasanya bermain dengan 4 orang pemain pertahanan. Pertahanan tengah pertama diorang ialah Sven Botman, new signing from Ajax Amsterdam, dan dia punya partner ialah Jose Font, bekas pemain Southampton, korang mesti kenal kan. Sebelah kanan ada Mehmet Zeki Çelik, pemain Turki pertama diorang, dan sebelah kiri diorang ada Ronaldo Mandava. Untuk bahagian midfield, diorang beraksi dengan 4 orang pemain juga. Di bahagian tengah, center midfield tu diorang beraksi dengan 2 pivot ataupun 2 number 6 dan 2 defensive midfield. Kita panggil macam tu. Tempat pertama, best player diorang sebenarnya season ni ialah Benjamin Andre. Seorang lagi ialah Aboubakary Soumare. Okay, fungsi 2 orang defensive midfield ni ialah diorang akan cuba padatkan bahagian tengah tu supaya lawan terpaksa menyerang daripada flank. Sebelah kanan diorang ada Luis Araújo. Okay. Sebelah kiri diorang ada Jonathan Bamba. Jonathan Bamba ni ialah penyumbang assist terbanyak untuk Lille season ni dengan 9 assist. Untuk bahagian depan diorang ada 2 lagi spot, tapi 2 spot ni biasa diorang bergilir lah antara 3 orang pemain. Pertama ialah Burak Yilmaz ataupun kita panggil sebagai The King. Kedua Jonathan Ikone, dan ketiga ialah Jonathan David. Burak Yilmaz ialah pemain Turki kedua, dan diorang ada seorang lagi striker, nama dia Yusuf Yazici.
Diorang pun pemain Turki juga, tapi Yazici ni biasa boleh main sebelah kanan, striker. Yang menariknya Burak Yilmaz dan juga Jonathan David ni ialah new signing. Burak Yilmaz daripada Besiktas free transfer, Jonathan David daripada Genk, Liga Belgium punya kelab tu. So apa yang menyebabkan Lille berbeza daripada season ni dan season lepas? Pertama ialah macam aku cakap tadi, di mana Benjamin Andre dan juga Abu Bakari Sumare akan padatkan bahagian tengah. Jadi lawan ada ruang kosong di bahagian flank. Jadi nak tak nak lawan terpaksa cross. Biasanya kalau dia dekat flank dia akan cross lah kan. Jadi bola yang masuk tu akan dikeluarkan oleh Sven Botman. Botman ni kalau korang nak tahu ialah antara pertahanan terbaik Lille season ni, di mana bila mana orang buat 1.2, 1.3 header, clearance header setiap match, tapi dia seorang buat 3 point something, 3.1, 3.2 clearance setiap match. Jadi kita boleh cakap dia punya style of play tu sesuai dengan Lille. Yang kedua ialah kemasukan dua striker baru ni, iaitu The King dengan Jonathan David lah. Jonathan David dah ada 13 gol setakat ni di League One, manakala Burak Yilmaz dia dah sumbat 15 gol. Seingat aku pemain Turki yang betul-betul menyerlah di League One ni sebelum kedatangan Burak Yilmaz ni ialah Mevlut Erding. Mevlut Erding ni dulu main PSG. Mevlut Erding tak silap aku antara pemain Turki yang menyerlah juga di League One. Yusuf Yazici ni pun dia punya impact tu ada 7 gol. Yang kita boleh tengok sebenarnya Yazici ni dia biasa masuk sebagai super sub. Dia start match tak banyak pun, dia masuk sebagai super sub dan dia ialah seorang yang berbeza daripada Burak Yilmaz. Kalau kau tengok Burak Yilmaz ni dia macam kata kebal tau. Dia asyik berlari dan dia banyak guna dia punya body strength dengan shooting power. Manakala Yazici ni boleh aku cakap dia macam Dimitar Berbatov lah. Dia punya first touch cantik, dia punya true pass boleh. So kita boleh cakap Yazici dan Burak Yilmaz ni dua orang striker yang mempunyai gaya permainan yang berbeza. Yes. Dulu dia orang bergantung pada Victor Osimhen kan. Bila lepas Victor Osimhen pergi Napoli, tu dia masuk striker baru. Okey, ni cara dia orang main sebenarnya sekarang. Okey. Jadi itu saja sedikit perkongsian ringkas aku tentang Lille season ni, dan tanpa bercakap banyak lagi aku mengakhiri video aku hari ini dengan ucapan selamat berjaya pada Lille, Bon chance hidup, dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.